Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama-sama saya Cikgu Nur Mazuna binti Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa Pasir Putih, kita akan mereka bentuk satu eksperimen untuk menyelesaikan masalah menggunakan kaedah penyiasatan saintifik. Seperti yang murid-murid sedia maklum, penyiasatan saintifik dapat membuktikan kesahihan sesuatu hipotesis yang telah dibuat. Jadi, eksperimen yang telah cikgu pilih pada hari ini ialah untuk mengkaji kesan glukosa terhadap ketinggian saiz doh. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan eksperimen kita hari ini, mari kita lihat dahulu alat radas dan bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen ini. Alat radas yang diperlukan ialah bika 250 ml, jam randik, pembaris, rod kaca, pisau dan mangkuk adunan. Manakala bahan-bahan yang diperlukan pula ialah yeast kering, glukosa, tepung gandum, air suam dan kain tuala bersih. Dalam eksperimen ini, kita ingin tahu sama ada kehadiran glukosa dapat meningkatkan ketinggian doh ataupun tidak. Bagaimana pula jika tanpa kehadiran glukosa? Maka pernyataan masalah bagi eksperimen ini ialah apakah kesan kehadiran glukosa ke atas ketinggian saiz doh? Hipotesisnya pula ialah saiz doh menjadi lebih tinggi apabila terdapat kehadiran glukosa. Manakala pemboleh ubahnya pula ialah bagi pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kehadiran glukosa, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah pertambahan ketinggian doh, pemboleh ubah yang dimalarkan, suhu, masa untuk menguli doh dan masa untuk ketinggian doh meningkat. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Masukkan 20 gram glukosa dan larutkan dalam 75 ml air suam di dalam bika. Larutan dikacau dengan menggunakan rod kaca. Kemudian, langkah 2, tambahkan 10 gram yeast ke dalam larutan glukosa di dalam bika tadi. Teruskan mengacau. Sekarang kita mulakan jam randik untuk menetapkan masa. Biarkan bika yang mengandungi campuran glukosa dan yeast tadi selama 10 minit. Masukkan 100 gram tepung gandum ke dalam mangkuk adunan. Selepas 10 minit, tuangkan campuran yeast di dalam bika tadi ke dalam mangkuk adunan. Seterusnya, uli doh selama 10 minit sehingga menjadi licin dan tidak melekat. Setelah diuli selama 10 minit, hasilnya doh sudah menjadi licin dan tidak melekat. Langkah ketujuh,
bahagikan doh kepada 3 bahagian yang sama besar. Caranya, murid-murid boleh bentukkan doh seperti yang cikgu tunjukkan ini dan kemudian potong kepada 3 bahagian menggunakan pisau. Langkah ke-8, masukkan doh dalam 3 bika yang berasingan, iaitu bika 1, kemudian bika 2, seterusnya bika 3. Ukur ketinggian awal ketiga-tiga doh dengan menggunakan pembaris. Kemudian bacaan yang diperoleh ialah 1.5 cm. Tutup bika yang mengandungi doh dengan tuala bersih. Mulakan jam randik untuk menetapkan masa dan biarkan selama 30 minit. Selepas 30 minit, ukur ketinggian akhir setiap doh dengan menggunakan pembaris. Bacaan yang diperoleh ialah 5.0 cm. Langkah 13, catat bacaan ketinggian akhir setiap doh dan kemudian kirakan pertambahan ketinggian dan purata pertambahan ketinggian doh menggunakan formula berikut. Bagi pertambahan ketinggian doh bersamaan dengan ketinggian akhir doh ditolak dengan ketinggian awal doh. Bagi formula purata pertambahan ketinggian doh bersamaan dengan pertambahan ketinggian doh 1 ditambah pertambahan ketinggian doh 2 ditambah pertambahan ketinggian doh 3 dan dibahagikan dengan 3. Baiklah murid-murid, ulang sekali lagi eksperimen ini iaitu dari langkah 1 hingga 13 tanpa menggunakan glukosa. Jadual penuh menunjukkan keputusan yang diperoleh. Daripada data tersebut, kita dapati fermentasi yeast dalam doh menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan doh menaik dalam kesemua bika. Doh yang mengandungi glukosa mengalami pertambahan ketinggian yang lebih ketara selepas 3 minit berbanding doh tanpa glukosa kerana glukosa ialah substrat utama untuk proses fermentasi yeast. Untuk pengetahuan murid-murid juga, doh yang disediakan ini dibiarkan pada suhu bilik untuk mempercepatkan proses fermentasi yeast. Sekiranya doh diletakkan di dalam ketuhar sejurus selepas diuli, doh tidak akan menaik kerana yeast tidak berfungsi pada suhu tinggi. Daripada data yang diperolehi, kita akan plotkan graf bar bagi purata pertambahan ketinggian doh melawan kehadiran glukosa. Pastikan pada setiap paksi graf mempunyai label dan unit yang sesuai serta skala yang seragam. Bagi graf untuk eksperimen ini, paksi X-nya tidak melibatkan unit. Semasa melukis graf bar, pastikan saiz turus adalah sama dan tidak bersentuhan antara turus bersebelahan.
Daripada data dan jadual, kesimpulannya ketinggian duh bertambah lebih banyak dengan kehadiran glukosa. Hipotesis diterima. Sekian, terima kasih.